Okey, dah. Okey, boleh dengar. Dengar Right. Okay, teruskan. Tadi, alright, baik. Okey, Tersekat. dekat okey, baik. Okey, sebelum saya serahkan kepada Ada, tersekat lagi. penceramah kita, saya akan bacakan dahulu. Pertama sekali, para penonton. Kamu dengar tak Ustaz? Tak Ustaz, kamu dengar ke? Okey, boleh teruskan. Sorry, maaf ya. Okey, baik. Okey, yang pertama sekali, para penonton diminta untuk pastikan mute ikon mikrofon dan juga video kamera. Seperti jika anda mengikuti siri ini menggunakan komputer seperti paparan di sudut kiri, jika anda mengikuti menggunakan bimbit seperti paparan di sudut kanan ini, pastikan anda telah tutup ataupun mute kan ikon mikrofon dan juga ikon video kamera supaya apa? Supaya kita dengarlah bunyi-bunyi dan juga akan memberikan kelancaran sepanjang sesi ini. Namun para penonton boleh unmute kan ataupun boleh buka button mikrofon ini untuk sesi soal jawab. Namun jika sepanjang sesi ini berlangsung, para penonton ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada penceramah kita, boleh unmute kan ataupun boleh type soalan dekat ruangan chat. Okey? Dan saya rasa tanpa memperlengahkan masa, terima kasih sudah berada dekat kalian. Terima kasih. Dah bersedia? Okey. Alright, jadinya saya mempersilakan penceramah kita iaitu Cikgu Muhammad Nasir daripada SK Semangga yang akan berkongsi dengan tajuk bengkel Google Form dalam PDPR. Jadi saya mempersilakan. Dan juga untuk para penonton, diminta untuk terus tunggu sehingga di akhir sesi akan berikan link. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada cik moderator kita, Cikgu Nurul Najwa. Pegawai-pegawai daripada PPD Kota Tinggi, terutamanya Cik Jafar Atan selaku pegawai USTP bahagian teknologi maklumat PPD Kota Tinggi, pegawai-pegawai JPN serta rakan-rakan guru sekalian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Terima kasih kepada semua peserta-peserta atau rakan-rakan guru yang bersama-sama kita pada hari ini untuk perkongsian tajuk Google Form di dalam PDPR. Jadi saya hari ini bukan nak tunjuk tapi ingin berkongsikan sedikit apa yang telah saya gunakan di dalam memudahkan PDPR guru-guru. Baik, izinkan saya share dulu skrin saya. Hari ini sesi kita santai-santai saja. Kalau boleh kita ada dua hala, sesi dua hala. Jika guru-guru ada idea boleh lontarkan, kita sama-sama belajar. Okey. Baik, boleh nampak tak dekat skrin? Okey, nampak. Okey. Ni share apa ni? Skrin kan? Skrin kan? Window. Terima kasih. Nampak. Okey, nampak. Nampak? Boleh Nampak ya, nampak. Okey. Okey, sebelum kita teruskan, baik, seperti apa yang telah ini dicadangkan oleh Ustaz Uzar. Okey, asalnya kita nak cuba untuk Google Form saja. Okey, tapi kita gabungkan pada hari ini menggunakan ketiga aplikasi yang ada di dalam
Google Suite dalam D5 tu, ID D5 MOE kita tu, itu adalah Google Suite dan ia adalah percuma. Okey, dia adalah percuma. Baik, 3 aplikasi yang kita akan gunakan iaitu Google Form, kemudian dia akan pergi ke Google Sheets dan juga Data Studio. Google Form, Google Sheet dan Data Studio. Ketiga-tiga ini adalah di bawah produk Google. Okey, baik, yang pertama Google Form untuk kita kutip. Dia borang untuk kita mengutip data. Kemudian Google Sheet di mana data itu kita simpan dan atau kumpul. Kemudian Data Studio adalah aplikasi yang boleh kita tunjulkan ataupun kita gunakan untuk kita persembahkan data kita, data yang telah kita kumpul. Jadi ketiga-tiga hari ini saya akan tunjukkan ataupun berkongsi serba sedikit secara ringkas. Okey. Baik, sebelum saya mula macam ada stuck. Okey tak paparan? Paparan okey, cuma macam agak lag sikit kot. Tu tak macam mana? Okey, sama. Daripada saya pun macam tu juga. Lag juga. Ya. Tapi boleh teruskan, Okey. Alright, okey. Kita teruskan. Baik. Pertama sekali saya nak kongsi tentang Google Form. Baik, hari ini kita tunjukkan dulu Google Form. Okey, pertama sekali kita pergi ke Google Search. Okey, kita masuk ke dalam Google Drive kita. Ada dengar bunyi angin ke? Macam ada bunyi kipas sikit lah. Kipas Ini kipas apa? Laptop. Laptop. Tapi Okey, okey je. Boleh je Nasir. Alright, okey. Boleh je. So kita teruskan. Baik, hari ni saya nak kongsikan bagaimana kita nak membuat bahan ataupun tugasan PDPR untuk diberikan kepada murid dan juga bagaimana kita nak kumpul evidence yang telah disiapkan oleh murid-murid atau pelajar-pelajar kita. Okey, pertama sekali kita nak buat bahan. Okey, bahan atau tugasan yang kita nak berikan dalam PDPR. Okey, ini adalah alternatif kepada jika kita tidak menggunakan Google Classroom. Okey, kita boleh buat sendiri. Baik, yang lepas Ustaz Uzairuddin telah menunjukkan penggunaan Google Site. Jadi ini adalah salah satu alternatif. Okey, baik. Pertama sekali bila kita dah masuk ke dalam Google Drive, okey, kita buatkan satu folder. Okey, cikgu buatkan satu folder, klik sebelah kiri atas, buatkan satu folder. Kita namakan folder dia bahan PDPR. Terpulanglah pada cikgu nak namakan folder tersebut tu apa dia. Okey, kita create. Okey, dah ada. Kemudian kita klik, kita masuk ke dalam folder tersebut. Di sinilah kita akan buat Google Form kita. Okey, kita pergi ke sebelah kiri atas. Kita cari Google Form. Kita klik. Okey, kosong. Kita typekan tajuk dia, bahan PDPR. Okey. Ini terpulang pada cikgu nak buat secara umum atau mengikut kelas. Okey. Okey, soalan, kita buat soalan. Soalan yang pertama kita nak akan sekejap saya pun lupa. Okey, nama guru. Nama guru. Okey. Untuk yang ini, nama guru ni cikgu boleh type satu persatu ataupun cikgu ada senarai guru, cikgu copy,
dan cikgu paste. Okey, senarai nama guru cikgu boleh dapatkan daripada guru data. Cikgu copy nama senarai guru dalam Google Sheet ataupun Excel dan cikgu pastekan sahaja. Okey, dekat sini satu lagi cara, sebelah kanan ni dia ada import questions. Kalau cikgu dah pernah buat Google Form dan dalam Google Form tersebut ada apa ni? Senarai nama guru. Oh, sorry saya tak. Okey, baru nampak. Nampak kan? Nampak je Cikgu Nasir. Okey, tadi saya ini okey. So, cikgu buka import file ni. Okey, ini kalau bagi cikgu-cikgu yang dah pernah buat Google Form lah. Dia dah ada senarai guru, kita import question. Okey, cikgu pilihlah nama ataupun file yang cikgu pernah buat. Okey, kita import question. Sebelah kanan dia akan keluar, cikgu pilih nama guru. Okey, klik import questions. So kita import. So dah ada nama guru yang tersedia. Okey, yang sebelum ni yang cikgu dah buat, so dia akan ada lah. Okey, ini salah satu cara untuk memudahkan. Tapi kalau tak ada, cikgu kena copy dulu dalam Excel senarai nama dan pastekan sahaja. Okey, yang atas ni kita buang, kita deletekan je, tak guna. Okey. Baik, kemudian kita tambahkan. Kita nak tambah soalan, kita klik tambah. Okey, kita namakan. Okey, kita nak untuk apa? Tarikh. Okey, tarikh. Kita pergi sebelah kanan, kita pilih bawah sekali date. Okey, tarikh required. Bawah ni pun sama, kena required maksudnya wajib. Perlu jawab. Okey, kemudian lepas tarikh kita pergi kepada kelas. Okey, kelas sama, kelas. Okey. Kelas. Sama juga, cikgu boleh type ataupun cikgu pergi import question. Okey. Cikgu pilih kelas. Import. Okey, dah ada kelas, nama kelas. Kita tambah lagi. Lepas kelas, mata pelajaran dan tajuk. Okey. Okey, yang ini pun kita tambah juga soalan. Okey, mata pelajaran. Okey, ini pun sama juga. Cikgu kena type. Kalau tak type, cikgu import question. Okey, mata pelajaran, cikgu import. Okey, dah ada. Untuk yang mata pelajaran, cikgu pilih multiple choice. Okey, gunakan multiple choice. Okey, yang atas ni kita boleh delete. Okey, kita tambah lagi soalan, kemudian tajuk. Okey, tajuk ni kita kosongkan, kita gunakan short answer. Okey, ini nanti soalannya perlu di-type lah. Okey, kemudian lepas tajuk bahan bahan atau bahan boleh dalam bentuk video atau gambar. Okey, dalam bentuk video ataupun gambar. Yang ini cikgu kena gunakan file upload. Okey, sebab kita nak upload bahan-bahan yang telah kita buat So kita buat file upload. Cikgu klik saja continue, dia akan keluar macam ni. Klik saja continue. Okey, ini cikgu kena set kan. Okey. Set kan, cikgu enable kan allow
only specific file. Kalau cikgu tak allow ni, dia hanya boleh file-file terpilih saja. Bila cikgu allow, so ada banyak file, format file yang boleh di-upload. Okay. Kemudian maximum number of files ni cikgu boleh buatkan kepada 5. Maximum file size cikgu naikkan kepada 10 gig. Okay, 10 gigabyte. Bawah ni cikgu boleh change, tukarkan dia. Tukarkan lebih. Okay, cikgu klik yang bawah sekali ni, klik kepada 1 terabyte. Ini maksimum lah. Maksimum 1 terabyte. Jadi form ini boleh menerima tidak kurang daripada tidak lebih daripada 1 terabyte. Banyak ni cikgu tak perlu required. Okey. Kemudian yang ini kita namakan dia 1. Okey. Kemudian kita buat lagi, kita duplicate sahaja untuk yang kedua. Okey, ada sebab saya buat kepada beberapa soalan yang sama. Okey, kita just duplicate sahaja, kita namakan 2. Okey, bermaksud satu soalan ini hanya boleh diupload 1 file sahaja. Okey. Kita tukarlah 1 file sahaja hanya boleh diupload 1 file saja. Okey, terpulang pada cikgu nak buat berapa? Okey, kita tambah lagi 1, 3 bahan yang boleh diupload. So kita buat 3. Sama juga kita allowkan dia. Okey. Required tak perlu. Okey. Dan seterusnya tambahan kepada link. Okey. Ini bahan ataupun link. Kita namakan dia link bahan. Link bahan ni kita boleh buat short answer. Required pun tak perlu. Okey. Baik, kita dah siap. Soalan-soalan dah siap. Jangan lupa kita kena pergi ke setting, sebelah atas ada gambar gear. Kita kena setkan, antikkan restrict to users in edu. Yang ini kita kena antikkan supaya form ini boleh menerima ataupun semua email boleh terima form ini. Tak perlu nak request access. Okey, dan kita savekan dia. Okey, dah selesai. Kita nak tengok preview kan. Ini bentuk dia. Okey. Okey. Ada 1, 2. Okey, option. Ini kita kena buang, kita check baliklah. Option ni tak perlu. Okey. Kita refresh balik. Kita check balik sebelum kita berikan link. Okey, dah selesai. Ada 2 cara. Okey, kita sekarang ni kita nak sharekan link untuk Google Form ni supaya kita boleh menggunakan dia. Okey, kepada guru-guru ataupun kita sendiri. Okey, ini kita tukarlah. Ini tak naklah tahun 5. Kita hanya buat PDPR sains sekolah. Okey, ada 2 cara. Okey, kita nak sharekan link ni supaya form ini boleh dijawab. Ada 2 cara. Satu, kita tekan sebelah atas kanan send. Okey, kita ambil ada gambar macam pin ni. Okey, link ni kita ambil. Okey, jangan lupa kita boleh pendekkan, shorten URL link ni. Kita copy dan kita pastekan di grup ataupun di dalam grup sekolah. Okey. Baik, selesai. Dan kita cuba isi. Okey, kita cuba isi. Baik. Okey, kita pilih nama. Okay, saya pilih nama. Hari ini
kelas, kita cuba tahun 5. Tajuk sains, tajuk sistem peredaran. Okay, bahan, kalau kita ada bahan yang kita dah buat, video atau gambar, kita klik saja, kita select file. Kita cari file kita, bahan-bahan yang kita dah simpan. Okey. So kita boleh klik saja, kita pilih dan kita upload. Dulu dia kata nak beritahu seminggu sebelum lain dia akan beritahu. So kalau dia bergantung kepada internet kita dan juga berapa besar kita punya bahan. Kalau macam ni video, okey, kena tunggu sekejap video. Okey Cikgu Nasir, sementara tunggu tu ada soalan daripada penonton, daripada Cikgu Noraini binti Salim. Dia tanya, kalau kita buat drop down menu untuk kelas, boleh tak linkkan dengan pilihan senarai nama pelajar? Maksudnya bila pelajar pilih kelas 2A, senarai nama pada 2A saja yang keluar. Jadi 1E, pada 1E saja yang keluar menggunakan pilihan drop down menu. Okey, itu kena guna section. Okey. Kalau saya, apa yang ikut pengalaman saya lah, kalau kita guna section, dia ada sedikit maksudnya sedikit banyak kerja lah untuk kita sortkan nanti bila kita nak data kita tu kita nak masukkan dalam data studio. Boleh kita buat, itu nama dia section. Maksudnya bila kita klik saja tahun 2, dia akan keluar senarai nama tahun 2. Itu kita boleh buat juga. Cuma nanti kita nak linkkan dia dengan data studio, nanti dia agak panjang dia punya data tu nanti. Okey. Alright. Okey, sekejap kita tunggu. So kalau sementara tunggu tu, kalau ada soalan lain boleh tanya. Okey, saya cari file yang kecil sedikit lah. Lama sangat. Ini besar tak? Sistem rangka boleh lah. Okey, kita upload. Sama juga dia lama sikit dia nak upload ni. Okey, sementara itu kalau para penonton ada sebarang soalan ke, boleh onkan mikrofon atau typekan soalan dekat ruangan chat. Mari kita tunggu file sedang di-upload. Okey, dia satu je lah kalau kelemahan dia kalau kita guna upload ni kalau kita guna Google Form ni, boleh kita nak upload, dia bergantung kepada line kita juga ni. Ya betul lah, line kena agak sikit lagi sebab dia nak upload file sikit kan. Kalau buat biasa mungkin tak makan tinggi sangat lah, tak payah sangat tinggi sikit. Okey. Cikgu Nasir atau mungkin ada file dalam Google Drive sendiri ke? Mungkin kita boleh tukar pada dalam Google Drive, bukan upload. Okey, boleh jugalah. Kalau kita guna dalam My Drive pun boleh, kita kena cari bahan dia. Saya kena cari tu.
Okey, tak apa. Kita bila dah siap, okey tak apa, saya tunjukkan yang dah siap. Bila kita dah jawab, okey, ni contoh yang dah ada respon. Okey, contoh ini yang dah ada respon. So kita pergi ke respon. Okay, dekat Google Form kita pergi ke respon. Kita ada nampak satu logo Google Sheet. So kita klik pada logo Google Sheet ni, response. Kita klik untuk kita dapatkan data yang telah terkumpul. Okay. Okey, ini data yang telah terkumpul, yang telah kita buat. Contoh yang cikgu-cikgu telah telah isi bahan-bahan dia. Okey. Ini dalam Google Sheet. Okey. Kita akan dapatkan dia dalam Google Sheet. Ini bahan-bahan yang telah masuk. Okey. Kat mana kita nak tengok Google Sheet tersebut? Dalam folder yang kita dah create tadi. Dalam apa tadi? Bahan PDPR. Okey. So kita buka dalam folder bahan PDPR. So dia akan ada Google Sheet tadi lah. Sekejap saya cari. Okey, ni. Dia ada di sini bahan PDPR. Okey, daripada sini yang bahan ini yang kita nak linkkan dia kepada Data Studio. Okey, Data Studio. Okey, setakat ni ada soalan tak? Kat sini setakat Ada ni tak soalan? ada soalan. Tak ada soalan Okey, maksudnya fahamlah tu. Tengah fokus ni guna sih. Okey. So sekarang ni kita dah kumpulkan data. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey, di sini kita dah ada Google Form. Okey, kemudian kita dah ada Google Form, kita dah ada Google Sheet, dah data dah ada dalam Google Sheet. Kita nak masukkan dia ke dalam Data Studio. Okey, Data Studio macam mana kita nak pergi? Okey, ni contohnya. Dia akan jadi macam ginilah. Okey, ni salah satu contohnya yang telah saya buatlah sebelum ini. Ini Data Studio. Data-data yang berada di dalam Google Sheet, kita boleh create dia, jadikan dia seperti ini lah. Okey, dia dah ada ada carta pie, ada jumlah, boleh kita pilih filterkan dia. Okey, masukkan ke dalam ini. Okey, ini contoh bahan PDPR yang simple lah. Okey, baik, macam mana cara dia? Okey, kita pergi kepada Google, kita type sahaja Data Studio. Okey, kita klik kepada Data Studio. Cikgu yang belum sign in ataupun login, nanti kita boleh login menggunakan email MOE atau yang delima tu. Okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Sebelah kiri atas ni Data Studio. Okey, cikgu login. Dah login, cikgu pergi sebelah kanan juga dekat atas, sebelah kiri, sebelah atas, tekan create, cikgu klik report.
Assalamualaikum Okey, dia Cikgu keluar Nasir. macam ni. Cikgu Nasir Ya, boleh saya. ulang balik tak? Saya tu, boleh ulang balik tak? Saya tu terlepas Dari tadi. mana? Daripada mula-mula ke Google apa ni, Data Studio. Okey. Cikgu type dekat Google Data Studio. Okey, cikgu type dekat Google Data Studio, dia akan keluar bawah ni sekali Google Data Studio. So cikgu klik sahaja. Yang pertama tu. Okey, kemudian cikgu klik sign in. Ataupun kalau cikgu belum pernah lagi, cikgu start for free. Okey, cikgu sign in ataupun start for free. Cikgu ambil menggunakan ID MOE atau D5. Okay, saya try for free. Okey, sama juga sebab saya dah sign in. Okey, cikgu pergi sebelah kiri create, cikgu klik report. Klik sebelah kiri create, cikgu klik report. Okey, cikgu pilih dekat bawah ni, cikgu dia ada Google Sheets, dia ada Google Analytics, Google Ads yang bawah ni. Okey, yang lain cikgu tak payah save dulu, cikgu klik pada Google Sheets sebab tadi data kita berada di Google Sheets. Okey, dia keluar macam ni. Okey, cikgu cari nama Google Sheet, tajuk Google Sheet cikgu. Okey. Kalau macam saya bahan tugasan PDPR, kalau tak ada cikgu open from Google Drive yang bawah ni. Okey, open from Google Drive. So kalau macam saya ni dah ada, cikgu klik sahaja sekali. Dia akan keluar sebelah kanan ni. So cikgu tak payah usik apa-apa. Just add sahaja. Sebelah kanan, bawah add warna biru. Okey, dia akan keluar paparan ni. Cikgu add to report. Okey, cikgu tunggu sekejap, dia loading, dia akan keluar dalam bentuk table. Okey. Alright, dia ada paparan dalam bentuk table, jadual. Okey, dia dah siapkan. Okey, ini Data Studio, bila kita klik saja dia dah siapkan table. Ini yang menariknya Data Studio ni lah, kita tak perlu nak buat table. Dia dah siapkan table. Baik, tugasan kita kena masukkan data yang kita nak. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, sedikit tentang gambaran Data Studio. Baik, yang atas ni title report ni sama juga, kita boleh tukar. Okey, cikgu klik saja. Boleh klik bahan PDPR. Pulang. Okey. Baik, dia ada file, ada editing, ada view, insert page, arrange, resource. Kemudian sebelah kanan dia ada view dan kita pastikan kita login menggunakan ID MOE ataupun e-didik pun boleh. Okey, kalau Gmail biasa tak boleh. Okey, so sebelah kanan ni dia ada theme dan layout. Ini nanti kita akan pergi. So kita pergi dulu kepada data. Okey, cikgu klik dekat jadual yang dah ada tadi, klik. Sekarang ni hanya yang ada nama guru dan record count jadual kita. So kita pergi ke sebelah kanan ini. Okey, cikgu pergi ke sebelah kanan. Dia ada yang lain, cikgu jangan usik. Cikgu pergi kepada dimension bawah ni. Okey, pergi kepada dimension bawah ini, ada nama guru kan? Baik,
cikgu klik bawah ada add dimension. Kita nak tambahkan dalam jadual tu apa yang kita nak. Okey, kita add dimension. So dia ada keluar tajuk ataupun header dalam ni lah, dalam kita punya Google Sheet ni. Ni Google Sheet ni yang atas ni. Tajuk dia, tajuk atas tu, header atas tu. Okey. Yang ni yang kita nak keluarkan dalam table data studio. Okey. So cikgu pilih, ni susunan terpulang pada cikgu. Okey, nama cikgu nak kelas. Kita klik kelas. So dia keluar kat kelas kat sini. Kita klik lagi add dimension. Mata pelajaran. Add lagi dimension. Tarikh. Tajuk. Okey. Kita add lagi dimension, bahan Bahan 1. Bahan 2. Bahan 3 dan juga link. Link bahan. Okey, kita dah add-kan apa yang kita nak. Okey. So sekarang record count ni kita tak nak. Kalau kita tak nak record count ni, kita boleh buang. Record count ni dia dekat bawah. Kita scroll ke bawah ni. Record count kita boleh, kalau kita tak nak kita just buang je. Kita delete, kita bangkah, dia akan hilang. Okey. Baik. Untuk susunan, kalau macam cikgu ni boleh tarik cikgu ni boleh tarik. Kita boleh tarik, kita boleh panjangkan dia. Okey, kalau tak muat cikgu, kalau tak muat, ini nampak macam kecil kan, kita boleh adjust kolom dia. Kita adjust kolom dia. Okey. Okey, bila kita dah adjust, baik kecil lagi kan. Kita boleh tukar. Okey, tak apa, nanti saya tunjukkan cara nak tukar. Okey, susunan ni kalau cikgu boleh, cikgu tak suka boleh ubah. Kalau tak suka cikgu nak letak nama kelas dekat hadapan dulu, tarikh nak letak depan, cikgu klik, just drag saja. Tarik saja ke hadapan, ke atas dan tempat yang mana yang cikgu nak. Okey, sorry kejap. Tu, okey. Boleh tarik. Okey. So nanti dia akan tukar kedudukan, tarik di hadapan. Terpulang pada cikgu susunan cikgu nak yang macam mana. Okey. Tarikh, nama. Okey, saya suka letak mata pelajaran. Kelas. Okey, kemudian tajuk. Sorry, tajuk dekat dengan ni lah. Mata pelajaran. Okey. Ini bentuk jadual kita. Okey, kita boleh nak tengok macam mana paparan jadual kita, kita tekan view. Ini paparan yang akan kita nampak. Okey, kita tekan view. Okey, kita nak pergi balik ke edit tadi, kita tekan edit semula. Okey, dah siap. Kita boleh alihkan jadual ni. Alihkan ke bawah sedikit. Okey, sekarang ni cikgu tengok kawasan ataupun latar belakang background ni dia kecil kan. Sampai bawah, yang ni sampai sini saja dia kecil. Kita boleh besarkan, kita klik dekat latar belakang ni. Kita pergi pada layout. Kita scroll ke bawah, ni kita tukar ni. Okey, dia punya lebar ni kita boleh tukar kepada, cuba tukar 1300. So dia akan lebar, kemudian ketinggiannya pun kita tukar kepada 1300. Sorry, 1300. Okey, terpulang pada cikgu dia akan lebar. Okey, ni kita besarkan.
Kita adjust dekat ni, kita besarkan. Okey. Baik, kemudian cikgu tengok kepada dia dalam table ni dia ada null Null ni maksudnya tiada data lah, kita boleh tukar. Tak cantik kalau ada null ni kan. Kita tukarkan dia kepada, kita klik style. Pada jadual ni tadi kita klik style, sebelah kanan tu style. Yang ini missing data. Maksudnya kalau tiada data dalam Google Sheet kita, kita klik kepada show blank. So bila kita show blank, dia cantik sikit lah, tak ada lah, kosong. Dia tak ada lah dekat situ null. Okay. Kemudian yang ini kita nak cantikkan, kita boleh centerkan dia lah. Dimension dia, kita centerkan dia. Okay. So cikgu boleh tengok dekat sini ada perubahan. Centerkan dia, ataupun nak right ke, nak left pun boleh. Nak semua center pun boleh, tak ada masalah. Nak bagi dia cantik. Okey. Baik. Dah cantik dah ni, dah selesai. Okey, sekarang ni macam mana kita nak cantikkan dia lah. Nak bagi dia cantik sikit. Okey, kita pergi kepada style. Ataupun senang, kalau nak senang, tak nak pening-pening kepala, cikgu klik pada canvas ni. Dia akan keluar theme dan layout, cikgu pilih saja. Cikgu nak tema apa, klik sebelah kanan ni boleh pilih. Cikgu klik saja. Dia akan tukarkan. Ni gelap. Okey, ni terang sedikit. Boleh pilih. Okey, ni biru. Okey, kita pilih biru. Okey. Ini biru Alright. Kita view. Ni bentuk dia macam ni. Okey. Kita tekan edit balik. Okey. Sebenarnya ni dah siap je Dah siap dah data kita. Okey, kita cantikkan. Kita nak letak header. Kosong kan atas ni, kita nak letak header. Kita klik pada image. Kita upload from computer, kita nak letaklah header yang kita dah siap-siapkan. Header sekolah. Kita cari dalam header yang dah siap sekejap saya cari. Okey. Okey. Dia nak cantik header yang PNG lah. So cikgu buat dekat atas ni. Besarkan dia. Terpulang pada cikgu. Okey, dah siap. Okey, tajuk dia kita buat. Macam mana kita nak buat tajuk sikit bagi cantik. Bagi cantik. Okey, teks. Sebelah atas ni cikgu tengok teks. Klik teks. Kita drag sahaja. So kita type lah. Bahan PDPR sekolah. Okey, cikgu highlightkan dia. Sebelah kanan ni cikgu tengok kita boleh besarkan. Huruf dia terpulang. Okey, nak besar mana? Okey, kemudian nak boldkan dia pun boleh. Okey, nak tukar warna pun cikgu klik saja. Tukar warna terpulang. Okey, merah boleh. Apa-apa warna yang menarik lah. Kat sini saya pakai warna putih. Okey, centerkan dia. Okey, siap. Okey. Sekarang ni kita nak buat filter. Nak buat filter supaya mudah. Nanti mudah untuk murid kita untuk pilih subjek ataupun kelas yang dia nak. Okey. Filter, kita pergi dekat atas, kita add control. Dekat atas ni kita ada add control, kita klik add control, kita pilih drop down list.
Okey, kita klik kat mana kita nak. Okey, nama guru. Okey, ini nama guru, kita boleh tukar. Kalau tak nak nama guru, kita klik, kita pergi sebelah kanan ni, kita tukarkan je. Kita klik dekat nama guru, kita tukarkan. Kita tak nak nama guru, mungkin kita nak mata kelas, kita nak kelas. So kita klik, kita pilih kelas. Okey, ini satu. Yang kedua kita tambah lagi. Drop down list. Okey, kita tak nak nama guru, kita tukar lagi sebelah kanan, kita klik pada nama guru. Kita tukarkan tadi kelas, kita nak mata pelajaran. Okey, dan kita tambah lagi satu. Drop down juga. Klik. Kita nak tukar kepada mungkin tarikh. Okey, tarikh. Okey, kita tukar kepada tarikh. Okey, ini kita adjust sikit lah bagi cantik. Okay, kita ketengahkan dia. Okey. Siap, kita view. Okey, so dah boleh guna lah. Okey, ini contoh filter yang kita boleh guna, kelas. Kita typekan cara dia, kita contoh kita nak tahu 6 saja. Kita klik only. So dia akan filter tahu 6 saja. Mata pelajaran, sebab ada satu je kan. Kita klik only science saja. So nanti murid akan boleh nampak lah. Tarikh dia pilih. Contoh hari ini 11. So dia akan pilih yang ini. Okey, link tak boleh klik Kita kena adjust semula link. Okey, sekejap kita klik pada apa ni? Jadual tadi. Okey, link bahan ni kita klik pada senarai dimension ni, kita pergi kepada bahan. Okey, kita ada sebelah kiri dia tu ada, kalau kita scroll, kita hoverkan dia, ada tanda pensel. Kita klik, bawah ni kita tukar, jangan teks. Kita tukar kepada URL. Kita klik URL. Okey, sama juga bahan dua pun sama, kita tukar. Kita klik gambar pensel, kita tukar teks ni, klik, kita pergi bawah URL. Sebab kalau kita tak tukar URL, okey, saya tunjuk contoh, kalau kita tak tukar URL, so dia tak boleh klik. Ni macam ni kita tak boleh klik. Tadi yang ini kita dah tukar URL, kita boleh klik. So murid dia boleh klik. Bila dia klik, dia terus ke tugasan lah ataupun bahan PDPR. Okey, ini contoh. So murid boleh tengok lah. Ini contoh MP4 Okey. Sebab tu kita kena tukar. So kita klik edit semula, kita tukar pula yang bahan nombor 3 ni tadi. Bila kita nak tukar, kita klik semula pada jadual tadi. Okey, sekejap kita tukar lagi. Bahan 3, teks. Kita klik, tukarkan kepada URL semula. Okey. Link bahan pun sama sebab dia link kan, teks. Kita tukarkan kepada URL. Okey. Dah siap. Okey, kita dah siap bahan PDPR. Okey, bila dah siap, kita view cantik. Okey, kalau kita dah berpuas hati, kita nak share. Okey, sekarang ni kita nak share link ni, kita nak beri kepada kelas ataupun setiap kelas lah untuk murid ataupun ibu bapa boleh akses. So macam mana caranya? Dia ada berbagai cara. Satu, file ni, pergi dekat file, kita klik share, sebelah kiri ada file ataupun button share ni pun ada.
Okey. Kita share, klik share. Okey, ini kita jangan ubah, can view. Kemudian kita manage access. Kita klik manage access, kita kena tukar yang ini. Only specific people ni kita tukar kepada anyone with the link can view. Maksudnya sesiapa saja yang ada link ni dia boleh view, dia boleh lihat saja. So kita copy. Copy link ni, kita save dan kita pastekan ke dalam group. Saya pastekan ke dalam chatting ni. Cikgu boleh tengoklah. Dia boleh diakses melalui handphone pun boleh. Saya letak, saya share dekat. Okay, saya share dalam ni lah. Okay, ni. So saya dah share kat dalam chat, cikgu boleh tengok, boleh akses menggunakan handphone sahaja. Tak ada masalah. Okay, dah siap cikgu. Ini saya tunjuk simple lah. Okay, kalau cikgu nak lebih menarik, cikgu kena explore. Okay, explore, cikgu boleh tengok. Contoh, ini contoh yang dah saya buat. Okay. Cikgu ada soalan tak setakat ni untuk data studio? Okey, Cikgu Nasir. Alright, boleh Cikgu Nasir. Okey, ada soalan daripada penonton, daripada Cikgu, saya scroll soalan tadi. Daripada Cikgu Suzi Lahani, dia cakap kalau macam mana soalan tadi? Saya scroll balik soalan dia. Okey, dia kata mana soalan dia? Okey, kalau macam kes Cikgu Suzi Lahani ni, dia kata dia ada buat banyak Google Form. Maksudnya boleh kalau kita importkan semua kali dalam satu data studio? Boleh, add-kan saja. Boleh kan, add-kan saja kan? Boleh, add saja. Okey, kalau kita nak add, kita pergi ke resource. Kalau kita ada banyak form, kemudian bila banyak form dia banyak sheet kan. So kita resource, kita add resource ni. Add data resource. So kita klik, dia akan keluar macam ni lah. Kita add data resource, pilih Google Sheets dan kita pilih data. Data yang cikgu ada lah. Contoh macam ni lah, record. Cikgu pilih sajalah. Saya tak ada data yang lain. Contohlah evidence ni lah. Kita klik, kemudian kita pilih, kita add saja. Okey. Syarat Cikgu Suzi Lahani bernampak step dia macam mana? Kita add saja. Okey. Okey, Cikgu Nasir, pada soalan kedua, tapi dia berkaitan dengan Google Form. Dia kata, macam mana kalau kita nak semak responsif ni dalam Google Form? Kalau macam dia kata selalu dia akan save, pelajar akan hantar tugasan dalam Google Form, tapi dia akan respon dalam bentuk WhatsApp. Mungkin ada cara macam mana kalau dia nak terus semak dekat Google Sheet ke atau Google Form? Ada yang mudah. Macam mana dia nak semak apa? Soalan dia, sini dia kata, dari Cikgu Nur Faizatul Akmal, dia kata saya minta student saya hantar tugasan via Google Form. Ada tak cara saya nak menanda tugasan itu dalam Google Form juga? Sebab sekarang ni student hantar and saya bagi feedback through WhatsApp. Okey, boleh. Okey, yang cikgu pergi dekat Google Form tadi. Okey, Google Form ni cikgu pergi kat responses. Atas ni dia ada questions, dia ada responses. So yang ini cikgu pergi dekat questions. Ini soalan-soalan yang telah dijawab oleh anak murid lah. Okey. Cikgu pergi ataupun cikgu pergi ke individual pun boleh. Dia terus keluar nama anak murid cikgu lah yang dah jawab. Okey, contoh macam ni, kejap sekejap saya cari form yang saya dah buat. Okey, kejap yang ini. Tak ada pula responnya. Okey, ada satu respon. Okey, kejap. Cikgu pergi ke response.
Okey, cikgu pergi individual ni. So cikgu boleh tanda dekat sini. Tanda direct. Tetapi cikgu nak share, cikgu kena screenshot lah. Dia tak boleh nak share. Bila cikgu share link ni kepada student, nanti student dia boleh edit. Ini adalah link ataupun Google Form yang untuk owner edit. So kita tak boleh nak beri pada student, nanti dia akan ubah. Dia boleh edit nanti. So bila cikgu tanda dekat Google Form ni, cikgu hanya boleh screenshot sahaja. Kita boleh direct. Ini untuk biasanya kalau kita guna soalan ni untuk soalan yang jenis subjektif. Kalau macam ni kan, cikgu boleh tanda siap-siap dan bagi markah. Contoh macam ni, markah ni, cikgu boleh tambah markah dan cikgu save. So dia akan automatic update markah murid tersebut. Harap dapat menjawab soalan cikgu tadi. Okey, terima kasih. Daripada Cikgu Zulhimi bin Yusof, dia kata, okey, maaf bertanya, jika murid-murid nak akses ini, adakah murid perlu login ada di lima mereka atau Gmail terbuka? Akses data studio? Ya. Okey, tak perlu. Dia klik saja. Klik saja sebab dia dah open kan, dia tak ada macam Google Form yang kena restrict kan? Betul, sebab tadilah yang kita setting tadilah anyone with the link can access. So yang itu kita kena buat macam tu supaya dia tak perlu login email. Okey, faham. Okey, para penonton ada lagi sebarang soalan lain yang nak diajukan kepada Cikgu Nasir? Assalamualaikum. Ya, salam. Cikgu Ainul. Cikgu Nasir dan Cikgu Nurul, saya nak tanya, okey tadi kita tengok Cikgu Nasir guna Google Form kan untuk jana Google Sheet. Ya, betul. Kalau kita buat data dari Google Sheet sahaja tanpa melalui Google Form, boleh tak kita cipta data studio ni? Boleh. Boleh? Sangat-sangat boleh. Maksudnya tanpa melalui Google Form? Google Form, boleh ya kan? betul. Okey, terima kasih. Betul. Okey, soalan tadi bagus kalau kita direct terus kepada Google Sheet, boleh tak? Boleh. Sebabnya dia mengambil data studio dia mengambil data daripada Google Sheet. So Google Sheet ni kita boleh direct terus, kita create data dalam tu. Google Form hanya sebagai borang online lah kita untuk kita. Cikgu Nasir, satu lagi soalan boleh? Boleh. Okey, dengan data studio, bahan-bahan yang kita dah upload tu kan, selain daripada link, boleh tak kita paparkan bahannya? Contoh macam saya nak guna data studio buat laporan KOKO, contohnya lah, contoh. Cikgu saya masuk maklumat dari Google Form, kemudian saya nak generate dari Excel, dari sheet ke data studio. Macam mana saya nak nampakkan macam gambar program yang cikgu-cikgu masukkan? Boleh ke? Nak gambar sheet ke apa? Bukan gambar sheet, gambar. Maksudnya daripada data yang kita dapat tu, okey, kita nak data jadikan dia tersebut macam dalam satu bentuk gambar. laporan bergambar. Laporan bergambar. Kalau yang itu cikgu kena embed. Oh, embed. Okey. Kena buat satu-satulah, embedkan dia. Okey. Ataupun Cikgu Ainul, ada satu cara yang saya guna dekat sekolah saya kan, nak applykan gambar dekat Google Data Studio. Okey. Boleh juga. Dekat Google Sheet tu, kita letak formula. Formula. Okey, tak reti formula. Nanti Cikgu Nurul tunjuk kan? Boleh nanti mungkin saya ambil satu slot saya sharing. Saya pernah buat satu untuk sekolah saya. Kita applykan gambar direct tanpa perlu, tapi kita kena letak sikit formula dekat Google Sheet tu. Baru dia akan appear gambar dekat Data Studio. Ya, betul. Saya ni tunjuk yang ringkas. Kalau yang advance tu macam Cikgu Nurul kata tadi lah, kita kena ada formula lah. Yes, kita betul. kena setkan formula dalam Google Sheet. Ya. Sebenarnya ni hanya sebahagian saja sebab kita masa pun terhad. Ada banyak sebenarnya yang boleh kita buat dengan Data Studio ni melalui Google Sheet tadi. Tapi itulah memerlukan formula dia. Okey, cikgu-cikgu lain ada sebarang persoalan yang nak diajukan kepada Cikgu Nasir? Boleh share formula tak? Boleh ke macam saya nak share screen saya ke macam mana Cikgu Nasir? Tapi takut
Drag masa ni? Atau sesi lain pun macam mana? Sesi lain lah nanti. Sesi lain Untuk nanti formula nanti kita buat sesi lain. okey. Nanti Cikgu Nurul jadi presenter untuk yang Google Data Studio saja. Boleh. Nanti saya ajarkanlah sesi lain tu. Okey, mungkin daripada Cikgu Jaafar ataupun Ustaz ataupun Cikgu Nasir, macam mana diorang nak dapatkan video rakaman sesi ini? Banyak yang bertanya dekat ruangan chat ni. Video YouTube ni nanti kita akan upload ke YouTube. Lepas tu kita akan kat grup Telegram admin Delima Kota Tinggi. Admin Delima Sekolah Kota Tinggi. Okey, untuk itu para penonton ada lagi beberapa soalan yang diajukan kepada penceramah kita, Cikgu Nasir. Okey, tambahan sikit je Tambahan sikit sementara nak tunggu soalan. Tambahan sikit. Okey, cikgu-cikgu kalau contoh kata ada pemantau datang ataupun guru besar atau siapa-siapa saja pegawai, dia nak tengok kita punya evidence bahan PDPR sekolah, kita boleh report ni, kita boleh export dia. Okey, cikgu tengok dekat view sebelah kanan atas kepada jadual tu dia ada titik 3 ni. Okey, cikgu tengok titik 3 ni, view ni, cikgu klik more. So cikgu boleh export to sheet ataupun downloadkan dia. Kita export to sheet, dia akan berada dalam bentuk dalam bentuk Google Sheet juga. So yang ini kita boleh beri sebagai laporan lah kalau nak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh secara automatik, sekejap saya tengok. Okey, kita boleh jadualkan email delivery report ini kepada kita dan juga pentadbir. Dekat atas share ni, dia ada satu anak panah, kita klik anak panah, schedule email delivery, kita klik. Kita masukkan email siapa? Email kita, email pentadbir, guru besar atau siapa saja, kita masukkan dan bila kita nak emailkan dia. Setiap minggu, setiap bulan atau setiap hari ataupun custom boleh. Kita schedulekan dia. Baik, bila kita dah schedulekan dia, setiap minggu kita set, setiap minggu nanti laporan ini dalam bentuk data studio ni, dia akan hantar ke email kita. So kita boleh check. So kita tak perlu kita nak hantar dia by manual, secara automatik dia terus hantar. Terutamanya untuk pentadbir kalau dia nak tengok dan lihat. Okey. Setakat tu kalau tak ada soalan, saya rasa itu saja kot perkongsian saya. Untuk lebih detail nanti kita buat sesi lain. Okey, Cikgu Nasir, soalan yang terakhir kot saya daripada Cikgu Rafiqah binti Syarif. Okey, assalamualaikum cikgu. Cikgu boleh ke saya import Google Sheet daripada akaun Google lain? Maksud saya buat di Google Form dan Google Sheet di akaun peribadi, tapi nak buat data studio guna akaun MOE. Terima kasih Cikgu Nasir. Boleh ke? Import tak boleh rasanya. Tapi dia boleh share, maksudnya dia kena sharekan daripada akaun Gmail itu kepada akaun MOE dia. Ya, tak boleh cikgu, tak boleh melangkau akaun lain, cikgu kena ambil akaun tu. Apa yang cikgu boleh buat, macam cikgu Nurul cakap tadi, cikgu share daripada akaun personal kepada akaun MOE tadi. Sharekan file tadi, contoh file yang ini tadi, cikgu share. Kat atas ni cikgu klik share, cikgu masukkan email MOE tadi. Tapi sharekan can edit. Macam ni cikgu masukkanlah email tadi. Email dia. So bawah tu cikgu kena tukarkan dia can edit lah. Yang ini okey. So cikgu share. Itu saja yang cikgu boleh buat. Okey. Okey. Alright. Sebenarnya para penonton ada lagi sebarang soalan yang nak diajukan kepada Cikgu Nasir. Okey, ada tak? Apa penonton? Sekejap dia, saya ni dah lag pula dah. Okey, tak sebarang soalan yang nak diajukan pada Cikgu Nasir, para penonton? Cikgu-cikgu ke? Ada soalan? Kalau tak ada. Ada tak soalan? Kalau tak ada.
Sekejap dia. Saya boleh nak guna pula. Ada barang soalan? Sekejap saya punya komputer saya dah lag lah pula. Ada barang soalan kepada para penonton? Saya tunggu sampai 10 minit. Mungkin ada yang nak tanya ke nak minta Cikgu Nasir untuk ulang bahagian-bahagian mana ke. Kalau mungkin tak nampak tu nak minta Cikgu Nasir untuk ulang step semula ke. Bolehlah. Okay, rasa macam tak ada dia tu. Kalau ada apa-apa pertanyaan nanti boleh bertanyalah dalam grup. Okey. So kalau tak Tak ada tu. ada, itu saja daripada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Cikgu Nurul ada? Ada, Cikgu Nurul ada situ? Masih lagi di situ? Terkeluar rasanya Ustaz. Terkeluar masih kena take over ni. Hello. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, sepatutnya Cikgu Nurul ni akan terangkan apa ni Google Form dan juga link SPI KPM. Baik, sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nurul, kepada Cikgu Nasir, Cikgu Muhammad Nasir bin Omar daripada SK Semangga, Kota Tinggi, atas perkongsian yang sangat menarik dan berguna serta bermanfaat untuk kita buat di sekolah, khususnya dalam pelaporan PDPR, memudahkan kita untuk kita nampak laporan PDPR kita di sekolah lah. Okey, baik, saya akan pastekan link Google Form. Dalam link Google Form tu, bila cikgu-cikgu dah isi maklumat dekat Google Form tu, bila cikgu submit, nanti akan ada link SPL KPM. Okey, boleh so jangan tanya dekat mana link tu. Link tu ada dekat dalam Google Form. Jadi tujuan dibuat Google Form tu ialah untuk kita statistik lah berapa jumlah cikgu Kota Tinggi yang telah join webinar ni. Okey, baik, saya pastekan dekat bahagian dekat chat, jadi cikgu bolehlah buka dan isi. Dan lepas tu isi Google Form dulu, submit, nanti ada link SPI KPM. Lepas tu dah isi semua, jadi cikgu bolehlah left daripada webinar pada kali ini. Baik, saya akan bacakan juga jadual bengkel online kita selepas ini, di mana pada minggu depan Ustaz Uzhar, boleh nampak skrin saya tak? Maaf, saya terkeluar tadi. Okey, silakan cikgu. Minta maaf ya Allah, saya terkeluar tadi. Okey, baik. Kejap, saya nampak skrin saya tak sekarang? Nampak skrin saya sekarang? Tak nampak skrin saya tak? Nampak skrin saya? Alright, kejap. Nampak kejap. Aik dia. Dia dah lag kejap. Okey, baik. Kejap alamak. Dah lag pula. Sekejap cikgu. Allah Akbar. Sekejap cikgu. Dah lag. Okey, kejap saya screen balik. Kejap.
Okey baik, untuk para peserta pastikan join grup Telegram @the5kt di mana segala maklumat berkaitan dengan webinar akan disampaikan dalam grup Telegram @the5kt. Okey baik, dan jangan lupa untuk bersama lagi dengan kami pada selepas tahun baru Cina pada 15 hari bulan 2 ini, iaitu dengan tajuknya iaitu ERPH menggunakan Microsoft Teams yang akan disampaikan oleh Cikgu Najib kita daripada sekolah SSTMI. Dan pada hari Selasa iaitu 16 hari bulan kita akan bersama dengan Cikgu Shimi yang akan berkongsi dengan tajuk PDPR menggunakan Google Slide. Dan pada hari Rabu kita akan bersama dengan Cikgu Nur Azimah daripada SK Bukit Lintang yang akan berkongsi dengan kita iaitu tajuk PDPR menggunakan Canva. Dan pada hari Khamis, kita bersama dengan orang kuat kita, orang kuat batu pahat kita, Cikgu Fazilah kita yang akan berkongsi dengan tajuk mudahnya menggunakan .hawk. Jadi minta para peserta terus bersama dengan kami selepas tahun baru Cina ini, bengkel aplikasi dalam PDPR, anjuran serta pemajaran USCP, PPD Kota Tinggi dengan kerjasama KTJFE Team. Okey baik, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Ustaz tadi, para peserta pastikan sudah mengisi form pendaftaran Google Form, kemudian barulah boleh live daripada Google Meet ini. Maksudnya pastikan sudah selesai isi Google Form dan telah mengisi SPKBM, kemudian barulah boleh live daripada Google Meet ini. Okey baik, dan juga minta pada jasa baik pada semua peserta supaya tidak menyebarkan pautan Google Form dan juga SPKBM ini kepada orang yang tidak mengikuti sesi ini. Kerana jika anda berbuat sedemikian, kami akan batalkanlah penyertaan anda dalam SPL KPM. Jadi minta untuk para peserta menjaga etika supaya tidak menyebarkanlah pautan pendaftaran kepada luar, maksudnya kepada mereka yang tidak terlibat dalam secara langsung dalam Google Meet ini. Okey? Jadinya apabila sudah klik kepada Google Form tersebut, para peserta boleh isikanlah butiran seperti isikan email yang aktif, isikan nama penuh dengan huruf besar, isikan nombor kad pengenalan tanpa sempang, isikan nombor telefon tanpa sempang dan pilih nama sekolah bagi guru-guru di sekitar Kota Tinggi. Namun jika ada guru-guru yang mengikuti di luar Kota Tinggi, boleh isi di bahagian nama sekolah luar daerah Kota Tinggi. Dan pastikan segala maklumat yang diisi adalah tepat sebelum klik kepada submit. Okey, kemudian para peserta akan nampak pautan link SPKBM. Para peserta hanya perlu klik kepada pautan tersebut dan isikanlah nombor IC seperti biasa dalam SPKBM sehingga keluar status seperti ini. Kehadiran anda telah direkod ke pangkalan data bagi aktiviti bengkel menggunakan Google Form secara optimum dalam PDPR. Okey. Kalau sudah saya isi, kalau sudah keluar seperti paparan seperti ini, barulah para peserta boleh live daripada Google Meet ini. Okey. Dan ini merupakan pautan dia, sama ada para peserta boleh search bit.ly/ppdkt 11 Feb 2021 ataupun para peserta boleh terus direct scan di QR code tersebut. Okey.